Okey, mari kita mula. So hari ini adalah perkongsian sebenarnya daripada Cikgu Cemerlang, Cikgu Zulkifli daripada Pahang. So apa yang dikongsikan dekat YouTube, Cikgu ambil dan Cikgu pilih-pilih soalan yang kamu dah pernah buat, soalan-soalan trial yang banyak kita dah buat. Cikgu pastekan dalam Word ni untuk kita tengok satu persatu, untuk kita buat simple ulang kaji lah. Kita buat ulang kaji yang ringkas supaya kamu lebih faham setiap topik yang Cikgu Zulkifli tu share. Ini yang dia ramal, belum tentu keluar, hanya ramalan. So ini adalah 10 soalan yang diramal oleh Cikgu Zulkifli. Okay, yang pertama adalah ikatan kimia. Kita tengok. Okay, ikatan kimia. Kemudian yang kedua, okey, yang kedua adalah jadual berkala. Yang ketiga adalah struktur atom. Yang keempat termokimia. Acid base. Dah fokus kepada titration. Carbon compound. Redox U-tube. Rate of reaction. Chemical for consumers. Dia fokus kepada medicine and soap. Termasuklah the structure of soap. And last one, salt. Dia fokus kepada cation test. Cikgu ingatkan sekali lagi, ini hanya ramalan. Jangan kamu kata ini confirm keluar. Bukan, ini ramalan. Kalau keluar rezeki, kalau tak keluar nak buat macam mana? Kita hanya merancang. Okay? Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Sekejap Sekejap Okey. So kita tengok kepada soalan. Okey, ni dah. Cikgu dah bagi tahu. Okey, nah kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, dia yang pertama adalah dia fokuskan kepada chemical bond. So dia fokus kepada topik ikatan kimia, chemical bond. So guys, secara basicnya kamu tahu ada berapa chemical bond? We have only how many types of chemical bond yang kita dah belajar? Okey, kita ada dua. We have covalent and ionic. So we have ionic. Okay, we have ionic and covalent bond. Okay, then kalau kamu tengok soalan ni, shows the electron arrangement. Daripada gambar rajah ni kita tahu dah which compound is ionic and which compound is covalent. Yang mana ionic, yang mana covalent? Compound X adalah covalent. Kenapa kamu kata covalent? Based on what you tengok dia covalent? Sebab kamu tengok structure dia, share elektron. Tengok cara dia share elektron. Dia share. Kalau share maksudnya dia mesti ada overlap antara satu elemen dengan another elemen. Nampak? Cikgu lupa buka video Okay. So kalau share maksudnya dia overlap antara satu elemen dengan satu elemen. Kalau compound Y, kita tengok compound Y ini adalah ionic compound. Macam mana kamu tahu dia ionic compound? Kamu tengok dia both ada charge. Dua-dua ada charge. Na ada plus, Cl dia ada charge minus. So kalau gambar macam ni kita tahu single, double, triple. Oh okay. So kalau kamu tengok hidrogen ni kan, hidrogen dengan O ni yang Yujuan tanya itu adalah untuk covalent kan. Kalau kamu tengok ni, H dia share 1, O dia also share 1. So ini adalah single lah. Dia share satu-satu. This one pun sama, satu single
bond. Kalau double, contohlah cikgu bagi N, contohlah ni N dengan M. So M dia share 2, M pun dia share 2. Ini baru dapat dia double covalent bond. Okey, contoh kalau T dengan X, T share 3, X pun share 3. Ini adalah triple covalent bond. Faham tak Yushwan? Boleh? Okey, next. So kalau kamu tengok ada soalan untuk covalent compound, ada apa-apa nak tanya about covalent compound? Very simple, share. Pastikan bila berkongsi itu, bila share mesti equal. If H dia share 1, O pun kena share 1. Kalau kamu tengok dekat sini, H bagi 1 dot, O oksigen dia bagi 1. Sebelah kanan pun sama, O bagi 1, X bagi 1. Itu untuk covalent compound. Okay, untuk ionic compound, dia tak ada sharing. Dia one release and one receive. Okay, kalau release, selalunya elemen apa yang akan release guys? Elemen mana yang akan release elektron? Selalunya yang release adalah metal. So metal selalunya kumpulan berapa? In which group? Where is the locations of metal? 1, lagi group 2 and group 13. Very good. So all the elements in group 1, group 2 and group 13 we call as metal. So metal will release electron. Why metal need to release electron? Kenapa kena release? Supaya dia boleh achieve stable octet or duplet electron arrangement. Okay, cikgu tunjuk contoh ya. Kalau sodium ini kalau dia dalam keadaan atom, electron arrangement ni adalah kalau dia atom ya. Okay, atom dia akan jadi 2.8.1. Ini atom. Tapi 2.8.1 dia tak stable. Kalau stable, dia punya valence electron dia mesti sama ada 8 or 2. 8 tu octet, 2 tu duplet. Okay, so macam mana nak make it stable? Sodium need to release one electron. So one ni dia akan buang keluar. So dia akan jadi 2.8 macam gambar dekat sini dengan charge positif. Ingat bila dia buang elektron dia dapat pahala tambah. Okey, buat bagi orang dapat benda baik, okey tambah. Klorin kalau dia dalam keadaan atom dia adalah 2.8.7, also not stable. So how to make it stable? Chlorine atom need 1 electron to make it stable sebab dia ada 7. So dia lebih senang menerima 1 untuk dapat 8. So dia terima daripada siapa? Daripada sodium ni tadilah. Sodium tadi tu sedekahkan dekat klorin. So chlorine ion jadi 2.8.8. Bila dia menerima dia akan jadi charge negatif. Selalunya yang akan receive adalah yang non-metal iaitu start daripada group apa? 17, 16, 15. Okay. Okay, kenapa group 18 tidak terlibat dalam release and receive? Boleh respon? Kenapa group 18 seperti argon dia tidak terlibat dalam release and receive? Okay, because semua elemen dalam group 18 already achieve either duplet or octet electron. Arrangement is already stable. Pandai. Very good. Okay, now kita tengok soalan. Dia kata state the name of compound. Kalau soalan kata name tu mesti tulis nama compound, bukan type. Kalau type of compound, covalent and ionic. Kalau name maksudnya dia minta kamu namakan apa compound X and apa compound Y. So compound X is water. Kita dah buat dah ni. Dan compound Y adalah sodium chloride. Okay, now we go to the next one. Alright, sekarang cikgu nak cerita pula berkaitan dengan dia punya forces. Dalam ionic and covalent, dia ada forces dia. Forces apa? Okay, cikgu buat okay, forces dia apa forces yang ada? Ionic versus covalent. So dalam ionic dia ada
Strong. Kalau ionic mesti tulis ada perkataan strong. Strong electrostatic forces. Manakala dalam covalent dia ada weak, mesti tulis ya. Weak, strong ni mesti ada. Covalent, weak van der Waals forces. Okay. Tu satu dari segi forces. So memandangkan ionic ini dia ada strong electrostatic forces antara atom-atom dia, maka dia punya melting point dan boiling point dia adalah higher, lebih tinggi. Kenapa tinggi? Sebab kenapa melting point and boiling point untuk ionic ni tinggi? Kerana dia need more heat to overcome the strong electrostatic forces. Okay, kedua. Yang ketiga dari segi solubility. Yang mana soluble in water? Which one will soluble in water, guys? Ionic, very good. Ionic compound soluble in water. Okay, soluble in water. Okay. Yang mana can conduct electric? Yang mana can conduct electric in aqueous state? Ionic. Covalent cannot conduct electric in any state. Covalent tak boleh conduct electric dalam apa-apa keadaan. Cannot. So, kamu ingat ionic, covalent adalah opposite dia. So, covalent kalau ionic soluble in water, maka covalent akan soluble in organic solvent. Ionic can conduct electric, covalent cannot conduct electric. Tapi ionic boleh conduct electric dalam keadaan aqueous lah, solid tetap tak boleh. Okay, next. Okay, next kita tengok lagi. Okay, untuk covalent compound, cikgu minta kamu fokuskan kepada yang pertama CCl4. Okay, yang kedua kamu tengok macam mana the formations of H2O seperti gambar ini. Dan yang ketiga kamu fokus kepada ammonia. Okay, bagaimana untuk melukis structure untuk CCl4, H2O and ammonia untuk covalent. Untuk ionic, kamu fokus kepada seperti contoh ni lah NaCl. And then minta kamu fokus kepada MgCl2 and kamu fokus kepada Na2O. Itu untuk ionic. Ada masalah? Setakat ini ada soalan tak berkaitan dengan ionic dan covalent compound? Ada soalan nak tanya? Kalau cikgu tak boleh jawab, cikgu pass kepada Puan Juliani untuk jawab. Ada soalan tak di topik? Ada apa-apa nak tanya? Semua okey? Okey, cikgu nak pesan, tengok ni ya, kalau kita untuk melukis symbol of electron, especially kalau untuk sharing macam ni, pastikan different element ada different symbol of electron. Dalam gambar ni, untuk hidrogen dia pakai simbol dot. Kalau untuk oksigen dia pakai simbol X. Sama juga dengan sodium dengan chloride ion ni. Sodium dia pakai dot, klorin dia pakai X. Kenapa? Sebab bila kamu lukis nanti, supaya pemeriksa tahu, okey maksudnya bulat ni mewakili H. Kalau kamu tulis semua sama je, dah confuse. Yang mana daripada hidrogen, yang mana daripada oksigen. So kalau different element, please give different symbols of electron. Ada soalan? 5U, ada soalan 5U? Senyap je 5U. Boleh tak 5U? Okay, next. Okay, referring to compound X. Okay, compound X tadi adalah H2O. Dia kata apakah physical state dia dekat room temperature. Okay, tulislah liquid. Physical state yang kamu belajar ada berapa? How many physical state yang kita dah belajar? Kita ada 3. Kita ada solid, kita ada liquid and gas. So ini adalah physical state.
Okay, next. Cikgu takkan pergi semua soalan, pergi sikit-sikit je. Okay, one physical properties of compound Y. Compound Y tadi adalah NaCl, betul? So, apa physical properties dia tadi? Cikgu baru bincang. Apakah physical properties dia? Dissolve in, salah satunya dissolve or soluble in water. Satu lagi boleh cakap dia ada high melting point and boiling point. Very good. Okay, types of particle. Okay, kita sambil kita buat, kita tengok type of particles ada berapa? Ada berapa type of particles? How many types of particles? Kita ada 3. We have atom, and then we have molecule, and then we have ion. Okay. So atom ni apa? Atom, apa maksud atom? Apa yang kamu faham about atom? What do you understand about atom? Atom consists one type of element. Cikgu ulang sekali lagi. Atom consists one types of element. Molecule? Molecule dia ada more than 2 element. Usually molecule ni dia adalah non-metal. Contohnya H2. H2 walaupun dia sama tapi dia lebih daripada satu bergabung, we call as molecule. Same goes to H2O. Walaupun H2O ni different element tapi dia dua-dua non-metal, then dia combine lebih daripada 2, so dia adalah molecule. Ion ni apa? Elemen yang ada charge. Okey, contohnya betul ada metal and non-metal. Contoh NaCl. Na membawa positive charge, Cl membawa negative charge. Okey, ada soalan mengenai topik ini? Sebelum cikgu proceed kepada yang seterusnya, yang kedua. Ada apa nak tanya? Yang tak faham sila tanya. Siapa yang tak faham boleh tanya soalan untuk chemical bond. Okey, 1, 2, 3. Okey, settle. Okey, kita pergi yang kedua. Ini tak apa, type of bond pun kita dah belajar tadi. Answer mana yang cikgu tak bagi semua jawapan ni. Cikgu sikit-sikit je cikgu bincang. Nak tanya yang mana yang? Oh, jawapan yang ni. Type of particle for Y. Y is NaCl. Maka dia adalah ion. Okay. Alright, next. Okay, kita pergi yang seterusnya iaitu periodic table. Okay, daripada periodic table, apa benda yang kamu tak kena tahu? Pertama, you kena tahu which one is group. So, ini adalah group. Group 1, group 2. Yang ke bawah ni adalah group. This one is group 13, 14, 15, 16, 17 and then at the end is group 18. Group ini merujuk kepada apa? Mana kamu tahu, okay, this element belongs to group 30. This element belongs to group 1. Based on what? Kamu kena tengok apa? Okay, very good Amanda. Based on valence electron. Kalau valence electron tu ada 3, maksudnya dekat group mana? Kalau dia ada valence electron 3, yes, group 13. Okay, kalau dia kalau valence electron dia ada 7, maksudnya dia dalam group 17. Hanya valence elektron 1 dan 2 sahaja dekat grup 1 dengan 2. If valence elektron dia start daripada 3 until 8, maksudnya dia kena tambah 10. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Kalau valence elektron dia start daripada 3 sampai 8, kamu kena plus 10 untuk tahu dia grup apa. Contohnya kalau kamu tengok valence elektron dia 2.8.3. 3 ni. Okay, takkanlah dia group 3. Bukan. Dia berada dalam group 13. Alright. Okay. Itu satu group. So yang ke bawah ni, daripada atas ke bawah ni, okay, ini kita panggil sebagai period. Vertical Okay, period. Dari kiri ke kanan ni semua we call as period. Period ni refer to what? Mana kita tahu? Okay, this element located in this period. Element ni dalam period ni. Okay, period refer to number of shell. So kalau kamu tengok sini 2.8.3, agak-agak dia ada berapa shell? 2.8.3, dia ada berapa shell? Okay, dia ada 3
shells occupied with electron, maka dia berada dalam period 3. Pandai. Okay, now yang cikgu garis-gariskan ni, ini adalah kita panggil sebagai transition element. Okay. Group 1, group 2 dengan group 13, group 1, group 2, group 13 dia adalah metal. Start daripada group 14, 15, 16, 17, 18 semua adalah non-metal. Okay, untuk bagi tahu kamu. So kamu tahu dah. Okay, transitions element. Okay, apakah ciri-ciri transitions element? Sambil-sambil tu, apa dia transitions element? Yang pertama, mesti apa? Apa yang kamu tahu? What is the characteristic? Okay, very good. Puiman, colored compound. Satu. Lagi? Colored compound. Lagi selain daripada colored compound, apakah lagi special characteristics of transitions element? Okay, betul. Plus 2, plus 3. Nak tulis apa tu, Yushwan? Apa kita nak tulis? Plus 2, plus 3. Okay, pandai Ainin. More than one oxidation number. Okay, lagi. Can form colored. Okay, can form complex ion. Okay, shiny. Betul, betul. Act as catalyst pun betul. Alright, contoh-contoh yang biasa kamu jumpa transitions element adalah copper. Lagi iron. Zinc pun berada dalam transitions element. Okay, mari kita tengok. Kita tengok dari segi reactivity daripada group 1. Kita bezakan reactivity antara group 1 versus group 17. Okay, group 1 when down the group reactivity increase. Group 17 when down the group reactivity decrease. Cik, faham tak ni? Ini adalah mengenai reactivity. Cikgu ulang sekali lagi. Menuruni group 1 daripada atas ke bawah lithium, sodium, potassium, the reactivity increase. Group 17 semakin ke bawah, okay, sampai ke iodine semua tu reactivity dia decrease, berkurangan. Okay. Tapi apa yang kamu nak tulis, point-point yang kamu nak tulis bendanya adalah sama, lebih kurang sama. Apa yang pertama? Untuk dua-dua ni sama je. When down the group, pertama ayat dia apa? When down the group, the size increase. Very good. Lepas tu. Okay, satu. Yang kedua. Okay, when down the group, size increase. Satu. Or atomic mass decrease. Satu. Decrease. Size increase. Okay, pertama kita tulis size increase. Okay, bila size increase, point yang kedua, okay, distance. Okay, distance between proton and valence electron further. Okay, lepas tu yang ketiga. Bila dia jauh, okay, betul ayat Puiman. So the attraction forces or attractive forces become weaker. Okay, kalau untuk group 1, okay, untuk group 1 kita guna ayat Jiazin tu, easy to, so it easy to valence electron, release one electron to achieve stable octet electron arrangement. So kalau group 1 keyword dia easy to release electron to achieve stable octet electron arrangement. Very good. Okay, kalau group 17? Kalau group 17, kenapa makin ke bawah makin kurang reaktif? Okay, so group 17, it's very difficult. So group 17, kenapa dia kurang reaktif bila going down the group? Because it's very difficult to attract electron from outside to enter the outermost shell. Susah untuk elektron daripada luar to enter the outermost shell to make it stable. Sebab tu dia less reactive.
Faham tak ni antara group 1 dengan group 17? Okey, betul Puan Juliani. Hari tu cikgu pun dah ada share group nota daripada cikgu cemerlang juga. Boleh baca lepas ni untuk tengok apa yang perlu kamu tulis. Okey, ada soalan nak tanya? Untuk ini setakat ini ada apa nak tanya? Okey, now apa yang tak faham? Betul Amanda. 1, 2, 3 ni memang kita boleh guna point 3 point ni untuk group 1 and group 17. Cuma group 1, reason dia kenapa? Because it easy to release electron, so it can achieve stable octet electron arrangement. Kalau group 17, it's difficult to attract electron to enter the outermost shell to achieve stable octet electron arrangement. Itu sahaja beza dia. This one difficult to attract. Nanti nak tengok ayat penuh boleh rujuk Nilam ataupun nota yang Puan Julian cakap tu. Difficult to attract electron to enter outermost shell. Itu sahaja beza antara point untuk group 1 dan group 17 dari segi reactivity. Okey, sekarang kita tengok daripada period pula. Let's say selalunya period yang famous adalah period 3, betul? Period 3 ni dia ada berapa elemen? Dia ada sodium, and then dia ada Mg, dia ada Al, dia ada silikon, dia ada phosphorus, dia ada sulfur, klorin dan juga argon. Okay, ini adalah semua elemen yang ada dalam period 3. Selalunya kalau period 3, kamu tahu kalau soalan period 3 mesti dia akan tanya apa? Usually kalau soalan period 3 dia akan tanya apa guys? Soalan period 3. Pandai Puan, type of oxide. Okay, dia akan tanya kamu mengenai oxide. Okay. So, yang pertama kamu kena tahu yang mana, okay, Na dengan Mg, dua yang pertama ini adalah, ini apa ni? What type of oxide dekat sini? Dia adalah basic oxide. Very good. Al sahaja, cikgu lukis gambar bunga-bunga, dia adalah amphoteric oxide. Manakala sampai ke belakang ni dia adalah basic oxide. Okay. Kenapa AR ni cikgu biarkan dia Lone Ranger dekat belakang? Acidic oxide. Sorry. Okay, ini adalah acidic oxide. Tak perasan. Kakak, okay, this one adalah acidic oxide. Terima kasih. Alright. Okay, thank you. So, AR ni kenapa cikgu bagi dia Lone Ranger? Sebab dia dah stable, betul. So dia takkan react dengan apa-apa. Very good, pandai. Okay, basic oxide. What do you understand about basic oxide? Basic oxide bermaksud bila contoh sodium oxide, magnesium oxide. Okay, so bila sodium oxide or magnesium oxide, bila dia react dengan acid, dia akan hasilkan salt and water. Kalau acidic oxide, contohlah kita ada silicon oxide, kita ada sulfur oxide, kita ada phosphorus oxide, maka bila dia react dengan base, dia akan hasilkan salt and water. Okay, tapi amphoteric oxide ni apa? What is amphoteric oxide? Apa yang kamu... Amphoteric oxide ni apa? Okay. Amphoteric oxide ni dia boleh jadi basic oxide, dia juga jadi acidic oxide. Maksudnya bila dia react dengan acid pun dia akan hasilkan salt and water. Bila dia react dengan base pun dia akan hasilkan salt and water. Itu specialnya amphoteric oxide. That is aluminium oxide.
Bila dia kata oxide, kamu kena tulis oxide lah. Yang cikgu tulis ni adalah metal dia sahaja. So bila dia jadi basic oxide, nama dia adalah sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide. Macam tu. Okey, satu lagi, grup 3. Selalu grup 3 dia akan tanya daripada sodium sampai ke argon, size dia macam mana? How about the size? Start daripada sodium to argon, size dia macam mana? Decrease. Okey, betul, size dia smaller, betul. Sebab apa dia smaller? Sebab apa dia decrease? Apa yang membezakan antara sodium dengan klorin? Betul, Afika Balkis. Bilangan proton dekat sodium less compare to klorin. Betul? Cikgu ulang sekali lagi. Bilangan proton dekat sodium ni kurang daripada klorin. Betul tak? Betul tak cikgu cakap? Ke cikgu tipu? Betul. Okey, contoh kalau sodium kita belajar sodium is 2.8.1, klorin is 2.8.7. Kamu tengok sodium dia ada 11. Klorin dia ada 17. So kalau kamu tengok bilangan proton sodium less than bilangan proton untuk klorin. Maka kenapa dia kecil? So stronger. Yang mana stronger forces? Klorin ke sodium? Yushuen. Yang mana yang stronger? Okey, klorin tu dia stronger sebab dia ada proton yang banyak. Bila proton yang banyak, maka dia boleh tarik elektron yang dekat outermost shell tu dekat near to the nucleus. Cikgu ulang sekali lagi ya. Jika number of proton dia banyak, maka attraction forces dia stronger. Maksudnya dia boleh attract elektron near to the nucleus. Sebab tu size dia smaller compare to sodium. Sodium dia hanya ada 11 proton. Maka attraction forces dia weaker compare to klorin. So dia susah sikit nak tarik elektron near to the nucleus. Sebab tu untuk grup 3 size klorin smaller compare to sodium. Okey, cikgu rasa untuk periodic table macam dah okey. Ada apa nak tanya pasal periodic table? Ada soalan nak tanya periodic table? Chemical equation rasanya okey. Kamu boleh buat rasanya chemical equation. Okay now. Okay. Draw the electron arrangement. Okay, kita tengok soalan D ni. Draw the electron arrangement of the compound form antara E dengan G. So E dengan G kalau cikgu tengok dekat sini, E dengan G dia akan hasilkan CO2. Carbon dioxide. Maksudnya ini adalah covalent compound. So kalau covalent compound dia share ke dia release receive? Covalent compound dia share or release receive? Okay, share. So cara nak lukis share, tengok ya kita nampak ada 1C with 2O. So maksudnya C dekat tengah. Pastikan C tu lukis tengah. Ini kita tak anggap as first shell. Baru kita lukis first shell. Okay, first shell. Okay, kalau carbon berapa? 2.4. Okay, kita lukislah 2.4. Okay, satu settle untuk carbon. So kita ada dua oksigen left and right. Okay, cikgu tulis dulu kat sini overlap dia. Okay. Okay, baru tulis O. So X. Kalau oksigen berapa? 2.6. 2. Ni 2. 4. Okay, 6. Sorry, pangkah. Okay, ni pangkah ya. Ni pangkah. Menunjuk kepada oksigen. So sini pun sama. Okay, share. Okay, elok-elok lah cikgu punya buruk dah ni. Okay, O. Okay, 2, 4, 6. So ini yang Puan Julani pernah cakap. Bila buat share, pastikan dia sebelah menyebelah. Bukannya susun 4. Dia mesti one pair, one pair, one pair, one pair. Ini nak menunjukkan double covalent bond.
Cikgu ulang sekali lagi ya. Ini one dengan one pair, one pair. One pair, one pair. Maksudnya kamu kena susun dia sebelah menyebelah. Tak boleh susun. Kalau dia ada 4 tak boleh susun bulat, pangkar, pangkar, bulat. Tak boleh. Kena susun dia sebelah menyebelah. So this one saya tu Puan Julani pernah bagi tahu salah dia tak tepat. Sebab kalau susun 4 macam tu tak menunjukkannya ada double covalent bond. Boleh? Kalau susun 4 tak nampak kan mana dia punya double covalent bond kan. Kalau macam ni nampak. Satu bond, satu, dua. Satu, dua. Okey, selesai. Okey, untuk periodic table selesai. Ada soalan untuk periodic table? Tanya sahaja periodic table. Dengan tu kita ikut je yang macam ni. Sebab Puan Juliani dia tanda kertas 2 so dia tahulah apa yang sepatutnya. Okay, next. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, structure of atom. Structure of atom ini adalah the second chapter in form 4. Okay, dia bagi kamu number of proton, number of neutron. Cikgu nak pesan banyak kali, number of proton ni dia adalah apa sebenarnya? Dia adalah proton number. Proton number ni adalah istilah. Okay. Proton number adalah istilah. Definition dia adalah number of proton. Number of neutron dia tak ada tak ada tajuk. Dia memang straight the forward number of neutron. Okay, so secara basicnya yang kamu kena tahu, kalau dia bagi simbol, contoh dia bagi simbol D, okay, dia bagi sini adalah 23 and sini adalah 11. So 23 ni represent apa guys? 23 ni adalah, 23 is nucleon number, very good. Nucleon number ni adalah combinations of number of proton campur dengan number of neutron. Okay. Manakala 11 ni merujuk kepada apa? 11 ni merujuk kepada number of proton ataupun proton number. Okay. Daripada gambar yang dibagi ni kadang-kadang dia tanya. Okay. Nucleon number kita dah tahu. Okay. Nucleon 23. Proton kita dah tahu sebab memang dah tulis 11. Okay. Dia tanya pula how about electron? What is number of electron for D? 11. Sebab apa? Number elektron mesti sama dengan number proton. Pandai Yayang, pandai Yujuan, pandai Amanda. 11. Okay, how about neutron? Macam mana kamu nak dapat neutron? Okay, neutron ni nak dapat adalah nukleon. Nukleon kamu tolakkan dengan proton. So 23 minus 11 kamu akan dapat 12. Tapi kat sini dia dah bagi kan. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi macam ni, so inilah caranya. Okay, selalunya soalan, kamu tengok soalan A2 ni. Berhati-hati dengan perkataan ion ataupun atom. Kamu tengok ya. State the number of electron in ion D. Kalau kamu tengok, atom D adalah 11. Okay, atom 11. 11 maksudnya 2.8.1. Tapi dia tanya ion. Ion D maksudnya dia dah release satu elektron. So dia akan jadi 2.8. So number of electron dia adalah 10. Betul? Itu contoh. Tengok, hati-hati dengan soalan sama ada dia tanya number of electron ion or number of electron in atom. Please be careful. So kalau atom boleh saja ambil yang atas ni. Kalau ion kamu make sure kamu release one elektron baru boleh tahu berapakah number of electron. Okay, draw the electron arrangement. Dia minta kamu lukis elektron. Salah Yujuan, kalau ion, kalau drawing ion maksudnya contoh D kan. Okay, D 2.8.1. Okay, 2.8.1. Ini atom. Okay, ini atom. Okay, kalau ion, okay, D, ion 2.8.
2, 8. Sebab dah stable kan. Tapi ingat dia release elektron. So bracket mesti ada charge plus. Boleh Yushuen? So ini atom, ini adalah ion. Okay. Right, next. Kita tengok draw the electron arrangement atom for E. Okay, sekarang ni untuk electron arrangement ni sama ada dia akan tanya kamu electron arrangement. Okay, satu kat sini. Ataupun dia tanya kamu atomic structure. Okay. Kalau electron arrangement macam D ni lah. Ni contoh dia. Electron arrangement contoh dia ini. Ada simbol nukleus yang pertama. Okay, lepas tu ada shell occupied with electron. Kalau dia minta kamu lukis electron arrangement of ion, macam ni pula. Okay, tapi kalau dia minta kamu draw the atomic structure of atom or atomic structure of ion, kamu kena tulis, okay, buat nukleus. Cikgu ambil contoh D lah, senang Okay, cikgu ambil contoh D sebab kita dah buat. Okay, kalau atomic structure untuk D, atomic structure lain dengan electron arrangement nampak sama tapi sedikit berbeza. Alright, kita buat nukleus macam biasa. Okay, first shell, second shell. Ni atom atomic structure of atom D. Okay, so kita tulislah 2, 8, 1. Okay, 2, 8, 1. Okay, apa yang membezakan atomic structure? Dekat tengah ni kamu kena tulis number of proton. Berapa? Okay, number of proton dia 11. Lagi satu kamu kena tulis number of neutron. Berapa? 12. Atomic structure, tengah dia you must write how many number of proton, how many number of neutron. Kalau electron arrangement tak perlu. Faham? Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan? Sila ajukan soalan anda sekarang untuk topik ini. Tak ada ya? Okey, tak ada. Kita sambung seterusnya. Okey, ini adalah heating curve. Kita belajar dua curve. Satu heating, satu lagi apa? One more is cooling. Nucleus no need to write D. Yang ini. Yang ini. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Boleh je tulis. Tapi jangan lupa proton dengan neutron. Okey? Boleh tu? Okey. Yang wajib tu tulis number of proton, number of neutron. Okey. Kita belajar curve adalah heating dengan cooling. So heating dia akan, graf dia akan beginilah. Okey, dia akan panas and then ada satu tahap dia akan jadi constant temperature and then dia start increase balik. So bila temperature tu remain constant dekat sini, this one we call as what? We call as heating curve. So this one kita panggil sebagai apa? Melting point. Okay, melting point. So masa keadaan melting point ni dia adalah dalam keadaan solid plus liquid. Masa dekat T1 to T2 dia adalah solid. T2 to T3 dia adalah solid plus liquid. Dekat T3 ni baru dah dia completely become liquid. And then T3 to T4 dia adalah liquid. Ini adalah melting point. Selalunya soalan dia akan tanya apa tahu? Why the temperature remain constant at 80 degrees Celsius? So kamu kena explain dah. Cikgu dah bagi tahu dah apa kamu nak kena cakap. Kenapa dekat 80 ni dia remain constant temperature dia? Sebab apa? Heat absorb is used to overcome the attraction forces of solid particles to become liquid. Boleh rujuk buku nilam ataupun boleh rujuk boleh rujuk nota yang cikgu share dalam group. Heat energy release is used to overcome heat energy absorb yang kalau heating dia absorb, dia tak release. Heat energy absorb used to overcome the attraction forces. So the
solid particles can become liquid. Same goes to cooling curve. Okay, cooling curve dia akan jadi terbalik lah. Okay, dia akan turun, constant, turun. Ini adalah cooling curve. So dia akan tanya juga, kenapa dekat 80 ni remain constant untuk cooling curve? Kenapa dia constant? Masa cooling curve sini pun sama, adalah liquid plus solid. Sebelum tu dia adalah liquid, ini adalah solid. So why at 80 degree Celsius for cooling curve, the temperature remain constant? Sebab apa? Sebab heat release to surrounding is balanced by heat release when liquid particles attract to one another to form solid. Okay. Boleh rujuk kepada nota ayat yang sempurna. Alright. Okay, next. Okay, ni settle. Dan ni pun dah tanya, cikgu pun dah jawab tadi. The temperature is constant heating because heat absorb. Ni dia tanya pasal heating kan. Heat absorb is used to overcome the attraction forces so the solid particles can become liquid. Okay, ini adalah daripada purple potassium menghangat solid, lama-lama dia dissolve jadi solution. So, dia minta kamu explain menggunakan kinetic theory. Apa yang kamu faham mengenai kinetic theory? Kinetic theory mengatakan apa? What do you understand about kinetic theory? No, kinetic theory ni dia kata apa? Itu huraian seterusnya. Apa yang utama for the kinetic theory, guys? Kinetic theory. Diffusion. Okay, moving ions lagi. Kinetic theory mengatakan bahawa apa? Pandai Chen Shen. Okay. Tiny and discrete particles. Okay. Made up matter are moving constantly. Constantly moving. Okay. Ini point yang pertama. Okay, kalau case macam ni barulah kita guna dia move from high concentrations to lower concentration. Point yang pertama, based on kinetic theory, tiny and discrete particles made up matter that moving constantly, they move from high concentrations to low concentration. Sebab tu after 1 hour daripada solid dia boleh dissolve jadi purple solution. Okay, settle. Okay, now thermochem. Alright, thermochem. So Cikgu Zul tu kata thermochem ni cuba kamu fokus kepada displacement and neutralization. Okay, first kamu kena tahu dulu apa dia definition of displacement. Kalau dia kata apa yang kamu faham mengenai heat of displacement? What is the definitions of heat displacement? Ayat dia mesti macam ni. Heat change. Kepala depan adalah heat change. Heat change when 1 mole. Okay, untuk semua kita guna ayat depan yang sama. Okay, heat change when 1 mole of. Okay, kalau heat of displacement when 1 mole of metal displaced from its salt solution of metal, displaced from its salt solution by more electropositive metal. Okay, ini untuk heat of displacement. Okay, kalau heat of neutralization, ayat yang depan kita boleh pakai heat change when 1 mole of apa? Tukar 1 mole of. Kalau neutralization, heat change when 1 mole of water. Okay, pandai. Heat change when 1 mole of water form
When neutralization of acid and alkali occur. Dapatlah maksud heat of neutralization. Okay, soalan thermochem ni formula yang kita guna tak lain dan tak bukan. Kita ada delta H. Boleh. Kamu pusingkan sahaja kan? Boleh. Okay, so delta H sama dengan Puan Juliani, Yushuen punya jawapan tu boleh kan? Semua sebab dia terbalikkan sahaja ayat dia. Okay. So delta H sama dengan H over X. Okay, delta H ni apa? Delta H ni maksudnya adalah heat of, dia minta apa? Heat of displacement ke, heat of neutralization ke, heat of precipitate ke. Itu adalah delta H. H yang ini pula adalah heat release. Heat release ni dia ada formula dia. H equals to MC theta. M ni merujuk kepada apa? M ini merujuk kepada volume of solution yang kita guna. Untuk precipitate, untuk neutralization dengan displacement, kita pakai volume of solution yang terlibat. Tapi kalau untuk combustion, okay, special untuk combustion, M merujuk kepada volume of water use. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau untuk heat of displacement, heat of neutralization, heat of precipitate, M ini merujuk berapa volume solution yang kita guna dalam eksperimen. Tapi kalau untuk heat of combustion, M ni merujuk kepada volume of water. Okay, take note Okay, C memang dah bagi 4.2. Okay, theta ini adalah heat change. Berapakah perubahan suhu? So, kamu kena ambil yang highest temperature minus lowest temperature. Kalau dia bagi kamu 2 initial temperature, contohlah dia bagi, contohlah kita ambil NaCl, lepas tu dia bagi kamu H. NaCl pula. Contohlah dia bagi kamu NaOH, NaO. Okay, contoh dia bagi kamu NaO dekat sini. Okay, contoh dia bagi kamu NaO. Okay, kononlah dia kata initial temperature NaO 28. Initial temperature HCl also 28. So, untuk kamu dapatkan initial temperature untuk dua-dua ni kita kira average. Okay. Lepas tu kamu minus dengan final temperature of the solution. Okay, ada soalan mengenai heat of displacement, heat of neutralization, topik thermochem. Okay, yang kedua untuk topik ini adalah graf. Ada graf kan? Okay, ini kalau yang inilah yang dia kata kira-kira tu. Pengiraan. Dia tanya soalan definition, then dia suruh kamu tulis ionic. Okay, lepas tu kira-kira yang guna formula tadi itulah. Ini adalah dia minta kita kira heat release saja. So kalau heat release kita guna H equals to MC theta. Okay, next. Okay, number of mole. Alright, number of mole tu cikgu nak bagi tahu. Lupa nak. Okay, belum habis. X ni kat sini. X ni merujuk kepada number of mole. Okay, kita ada 4 kan. Kita ada precipitate. Heat of precipitate. So, number of mole ni kita ambil mole of precipitate form. Kalau precipitate. Kalau neutralization, tengok definition dia, 1 mole of water. So, kita ambil mole water. Kalau, apa tadi? Atas ni apa? Displacement. Okay, kalau displacement,
ambil mole of metal displaced. Okay, kalau combustion, kita tengok definition of combustion. 1 mole of fuel burn in excess oxygen. So kita ambil lah mole of fuel yang dia guna. So kamu kena tengok definition baru kita tahu X ni kita nak ambil mole apa. So inilah dia punya tips dekat bawah ni. Kalau precipitate ambil mole of precipitate form. Kalau neutralization X ni kita kira mole of water. Kalau displacement kita ambil mole of metal yang displaced. Kalau combustion kita kira berapa banyak mole of fuel untuk kita substitute dalam value for X. Okay, now kita pergi kepada seterusnya. Okay, next. Okay, ini calculation dah belajar tadi, number of mole, heat of displacement dia minta kita kira. Okay, untuk soalan ini, untuk thermochem kita ada graf, betul tak? Kita ada graf. Sama ada graf tu endo ataupun exo. Graf pula, energy level diagram. Ni, okay. So energy level diagram yang pertama mesti ada axis. Axis ni kena tulis apa guys? Selalunya energy level diagram dia ada 3 markah. So markah yang pertama bila kamu tulis energy. Markah kedua adalah bentuk energy level diagram sama ada endo ataupun exo. So kalau exo dia turun tangga. Okay, turun. Ingat exo, turun. So exo ini yang kedua. Markah yang ketiga tulis equation. And then jangan lupa the value for delta H and symbol. Kalau exo mesti negatif bla 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 unit kilojoule per mole. Kalau endo benda yang sama cuma graf dia going up. Jangan lupa tulis delta H mesti simbol depan dia plus. So ini equation, ini adalah equation. Oh, okay. Yang kalau exo dia release heat, simbol dia negatif. Kalau endo dia absorb heat, delta H dia positif. Okay, contohlah kalau kamu tengok bacaan awal dia. Kalau exo, bacaan final dia mesti lebih higher. Okay. Kalau untuk endo, bacaan dia akan turun. Okay, cikgu, for holistica is to prevent ke avoid? Reduce, betul Yushwan. Reduce yang paling sesuai. Okay. Alright, next. Ada soalan lagi nak tanya mengenai graf? Ada soalan nak tanya? Okay, delta H jangan lupa ya unit dia kilojoule per mole. Okay, heat of displacement dia minta kita kira. Ada soalan? Exo endo? Exo endo ni thermochem ni sebenarnya senang saja. Asalkan kamu tahu, kamu faham dia punya konsep, tak ada masalah nak jawab. Senang je sebenarnya. Eksperimen pun senang, betul? Bukannya susah pun kan. Kalau heat of displacement kita pakailah. Contoh heat of displacement kalau dia suruh kamu reka, kamu buatlah. Heat of displacement dalam ni mesti yang lebih rendah kan. Contoh IUCuSO4. So kalau nak boleh dia berlaku, kita letaklah zinc, letaklah Mg because this two is more electropositive than copper, settle. Macam tu. Senang. Kalau neutralization pakai asid dengan alkali. Okay, next. Okay, sudah. Ada apa nak tanya? Thermochem? Kalau tak cikgu nak proceed. Tak ada. Okay, tak ada. Kita pergi kepada acid base. Okay, kita pergi. Alright, acid base iaitu dia fokus kepada neutralization. Dia minta kita fokus kepada bahagian titration. Okay, titration ni apa? Titration apa? Titration adalah
Apa beza titration? Itu dia punya changes. Apa beza titration dengan neutralization? Boleh siapa-siapa respon? Apa beza titration dengan neutralization? Okey, betul Amanda. Satu method, satu reaction. Yang mana method, yang mana reaction, Amanda? Okey, titration ni adalah method. Betul, titration adalah method, neutralization ini adalah reaction dia. Okey, selalunya kalau neutralization ni dia mesti acid dengan apa guys? Acid dengan alkali. Untuk hasilkan apa selalunya? Berkait pula dengan salt. Titration ataupun neutralization ni, kaedah titration ni, kita fokus kepada kaedah titration ni, digunakan untuk hasilkan SPA soluble salt. Only SPA soluble salt sahaja yang menggunakan titration. Selain daripada SPA soluble salt yang lain-lain, dia menggunakan acid dan juga excess metal or excess metal carbonate or excess metal oxide. Only SPA soluble salt je yang akan guna kaedah titration. So ini adalah kaedah titration. Kita akan menggunakan burette, di mana dalam burette ni kita akan letak acid. Acid ini kita tak fixkan dia punya volume. Yang fix adalah alkali dekat bawah kita guna NaO. Kita dah fixkan dalam beaker ni kita guna 20 cm cube. Dan selalunya dalam NaO ni kita akan bubuh one indicator to identify either the endpoint dah sampai ataupun belum. Usually kita akan letak apa? Phenolphthalein. Pandai. Okay. Phenolphthalein kalau dia warna yang biasa, sebelum kita buat eksperimen, maksudnya warna dia kalau dia neutral, dia warna apa? Kalau neutral dia akan jadi warna apa? No. Kalau neutral dia warna colorless. Kalau acid dia warna apa? Kalau acid warna apa? Colorless juga. Yang warna pink adalah apabila dia bergabung dengan apa? Dengan alkali. Very good. Colorless, acid and neutral, dan kalau dia alkali maksudnya dia adalah warna pink. Contohlah kalau kamu tengah buat titration, tiba-tiba dia dah terus tukar jadi warna pink. Maksudnya kamu dah terlepas dia punya endpoint. Sebab tu kalau buat eksperimen titration ni kita nak dapat dia macam light pink untuk dapat dia neutral. Light pink, jangan terlampau pink. Light je. Macam nampak tak nampak. Itu kira boleh dah sampai endpoint dia. Hampir-hampir kepada colorless. Oh yeah, during duration is pink and after finish it colorless. Dia macam ni, bila kamu letak mula-mula dia dalam acid dia memang pink. Dan bila kita letak dia warna, letak acid slow dia akan lama-lama dia akan tukar jadi colorless kan. Colorless yang tukar yang pertama tu adalah endpoint. Kalau dah lama-lama tu maksudnya dia dah terlampau banyak acid. Okey, nah kita tengok. Okey, apa itu endpoint? Kalau dalam titration ni dia ada tanya berkaitan dengan endpoint. Apa dia endpoint? Tak faham? Okey. Macam ni Amanda. Contohlah. Ini cikgu bagi kamu NaOH kan? NaOH. And then cikgu bubuh phenolphthalein, betul tak? Kalau NaOH ni adalah alkali, betul? So kalau kita letak phenolphthalein dia warna apa? Dia warna apa Amanda? Pink. Okey, betul. Dan cikgu bubuhlah acid. Letak. Okey. Then suddenly dia tukar jadi warna colorless. Betul? Sekejap je dia tukar colorless. Okey, bila dia dah tukar colorless tu, yang pertama yang maksudnya titik, tup colorless. Yang itu kamu terus stop, itu baru kita dapat dia punya endpoint. Kalau kamu dah lama sangat-sangat tu, itu maksudnya takut dah terlebih acid. Faham tak? So bila dia dah mula tukar kepada colorless, okey, terus tutup burette tu. Itu dah mencapai endpoint.
Kita nak colourless Rania, daripada pink kepada colourless Rania. Okay? Sebab mula-mula pink. Lepas tu tukar jadi colourless. Okay. So, apa itu endpoint? Endpoint ni di mana acid yang kita titikkan tadi is completely neutralized by given alkali. Okay, maksudnya dekat sini lah acid dengan alkali tu completely neutralized. Itu kita panggil sebagai endpoint. Okay, next. Okay, ini soalan, tak apalah, ini kita tunjuk je macam ni. Ni kamu dah buat semua ni, tak ada masalah, kamu dah buat. Okay. Okay, satu lagi nak pesan untuk neutralization, ada satu formula yang kita boleh guna untuk neutralization. Kalau soalan tu tanya, okay, calculate the number of mole for neutralization between NaO and HCl. Okay, contoh ya, cikgu gunakan NaCl lagi, HCl. Okay, HCl. Okay, cikgu guna HCl react dengan NaO. Okay, ini neutralization kan? Okay, so dapatlah NaCl dengan H2O. Soalan bagi, this one is 50 cm cube. Sini 1 mol per dm cube. Okay, sini also 50 cm cube. Dia minta kita cari molarity untuk NaO. So kita boleh guna formula apa? Cikgu dah pernah ajar untuk neutralization, kita guna formula MaOVA over MbVb sama dengan A over B. Formula ini khusus untuk neutralization. So A maksudnya concentrations of acid lah. Va adalah volume for acid. Mv concentration for alkali. Vb is volume for alkali. A and B ni merujuk kepada apa? Coefficient number. Tengok kalau depan HCl ni berapa? 1 kan? So A dia 1. Kalau tengok base ni depan dia berapa? Also 1. So 1 juga. So formula ini hanya fokus kepada neutralization. Ada soalan? Adakah soalan nak tanya berkaitan neutralization, acid base? Ingat, acid ada 2. Acid dia punya darjah penceraian dia ada 2 kan? Acid ni dia ada weak acid dengan strong acid. Okay, lepas tu dia ada monoprotic, diprotic and triprotic. Okay, apa beza monoprotic and diprotic acid? Cikgu nak tanya kamu tu. Apa beza monoprotic and diprotic? Selalu dia tanya 2 tu. Okay, number of hydrogen ion produced bila ionize. Contohlah kalau macam HCl, kita kenali dia as a monoprotic. Bila dia ionize, dia akan jadi H plus dengan Cl minus. Only 1 mole of hydrogen ion, mono. Kalau kita guna H2SO4, when ionize, dia akan jadi 2H plus plus SO4, 2 minus. Dia dapat 2 mole of hydrogen ion. Ini adalah diprotic. So antara HCl dengan H2SO4, which one have the higher concentrations of hydrogen ion? Yang mana ada kandungan hydrogen ion yang banyak? H2SO4. Okay, apa pula beza weak acid dengan strong acid? Apa pula beza weak and strong acid? Apa beza weak? Okay, yang mana ionize partially? Okay, weak acid ionize partially in water to produce low concentrations of hydrogen ion. Kalau strong acid ionize completely to produce high concentrations of hydrogen ion. Begitu juga dengan strong alkali dengan weak alkali.
Okey, kalau asid itu strong, maksudnya pH value dia akan lower. 1, 2. Kalau dia weak acid, pH value dia tinggi, sama ada 6 ke 5 ke, itu weak acid. Okey, betul. Closer to 7. Kalau dia adalah strong alkali, pH value dia 14, 13. Kalau dia weak alkali, pH value dia lebih kurang dalam 8 ataupun 9. Boleh? Okay, cikgu buat pH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, satu selalunya adalah strong acid. Okay, sini adalah weak acid. 7 adalah neutral. 8, 9 weak alkali. Weak dengan weak dia kepit neutral. And then hujung ni adalah strong alkali. Alright. Okay, next. Okay, favorite kita, carbon compound. So, soalan carbon compound yang penting kamu kena tahu map yang cikgu ajar tu start daripada alkin, macam mana boleh jadi alkohol, daripada alkohol boleh jadi carboxylic acid, daripada carboxylic acid bergabung dengan alkohol boleh jadi ester. Okay. So tengok, kita mulakan dengan alkin. Alkin adalah carbon double bond. So alkin ini ada beberapa reaction. Okay, dia ada beberapa reaction. So yang pertama adalah, yang paling penting adalah hydrogenation. Hydrogenation di mana dia menggunakan, dia tambah hidrogen lagi. Condition dia apa? Mesti ada 180 degree Celsius dan juga nickel or platinum as a catalyst. Very good. And then dia akan hasilkan apa? Alkane. Single bond. Very good. Satu. Yang kedua, dia akan, alkane ni dia akan react dengan Cl2. Okay, dia akan jadi halo alkane. Sama juga bila dia react dengan halide, hydrogen halide, HCl pun jadi halo alkane. Ini semua adalah addition reaction. Okay, lepas tu alkane ni dia tambah apa lagi? Dia tambah acidified potassium manganat untuk jadi diol. Diol ni apa? Alkohol yang ada 2 hydroxide ion. Bila alkane addition dengan acidified potassium manganat, dia akan hasilkan alkohol yang diol, yang bermaksud dia ada 2 OH. Dan yang seterusnya adalah polimer. Okay, polymerization. Dia akan membentuk polimer. Contohnya bila dia dah undergoes polymerization, dia akan jadi CN H2N, bracket. N maksudnya long carbon chain. Ini untuk alkane. So ini semua nama ni adalah addition reaction. Tindak balas penambahan. So ini adalah halo alkane. Selalunya yang ni lah yang kita tanya. Yang cikgu starkan ni, daripada alkane nak jadi alkane. Okay, soalan cikgu, kalau diberi kamu alkane dengan alkene, contoh dia bagi kamu ethane dengan ethene. How to differentiate ethane and ethene? Okay, pandai guna bromine, water. What happened? Kena cerita dua-dua. What happened? When using ethane, apa jadi? Okay, bila kita guna ethene will, brown color akan decolorize. Betul. The brown color of bromine water will decolorize bila kita test dengan menggunakan ethene ataupun alkene. Kalau dengan alkane, ethane, no change. Tak ada reaction. Okay, now. Settle. Okay, daripada P iaitu alkene, kita pergi kepada compound X, hydration. Kita akan hasilkan apa ni guys? Kita akan hasilkan
Alkohol. Okey, apakah condition untuk hasilkan alkohol? Pertama, mesti ada hydration ni, maksudnya dia tambah dengan apa? Air, betul? Tambah dengan air. Apakah condition dia? Mesti ada apa yang diperlukan untuk hydration? Condition dia mesti ada catalyst apa? Kita ada H3PO4. Okay, phosphoric acid, dan kita ada 300 degree Celsius and 60 atm. Barulah boleh hasilkan alkohol dekat sini. Alkane, alkohol. Okay, now combustion of alcohol dapat carbon dioxide and water. Alright. Alkohol sahaja, kalau antara alkane dengan alkohol dia completely combustion. Dia pembakaran yang lengkap. Kalau pembakaran lengkap, dia keluarkan flame warna apa? Apa warna flame? Blue. Pandai. Okey, dapat carbon dioxide and water. So tak ada masalah. Okay, now alcohol oxidation. Kita dapat compound R. So dia akan dapat apa ni? Carboxylic acid. Very good. So mesti ada apa? Reagent apa yang kita kena tambah? Kita mesti guna, okay, sama ada oxidizing agent yang kita guna adalah acidified. Mesti guna perkataan acidified. Acidified potassium manganate 7 solution ataupun acidified potassium dichromate 6. Dan satu lagi kena tambah apa? Tambah beberapa drops of what? Pandai. Concentrated H2SO4. Barulah kita dapat compound R. So guys, carboxylic acid ni ciri-ciri dia sama macam ciri-ciri asid biasalah. Kalau dia kata what is the chemical properties? Chemical properties dia apa? Okay, compound R react with metal will produce salt and hydrogen gas. Itu nama dia chemical properties. Okay, next. Alright, daripada compound Q kepada compound R, okay, Q adalah alkohol, R adalah carboxylic acid, dia menghasilkan compound S. So compound S ni adalah ester. Okay, nama proses dia adalah esterification. So apa yang kita perlu ada? Pun sama, kita kena pakai concentrated H2SO4. Apa special characteristics of ester yang kamu dah belajar sebelum ni? Okay, sweet smell. Okay, pandai. Okay, rasanya tak ada masalah untuk carbon compound. Okay. Boleh bezakan homologous series, functional group. Okay, tengok functional group, homologous series, general formula. Okay, hydration, condition. Inilah soalan dia. Dia akan tanya condition, dia akan tanya reagent yang kita guna, and then dia minta kamu tulis chemical equation. Okay, ni calculation lah. Calculation ni, ingat tak macam mana nak calculate? Calculate ni daripada form 4 dah belajar. Okay, cikgu ulang sekali lagi untuk calculate. Tengah adalah mol. Okay, mol. Unit dia adalah mol. Okay, then bila kita nak keluar rumah, semua kita kena times. Okay, nak keluar rumah, semua kita kena times. Nak keluar rumah, kita mesti times. Okay, sini kita nak dapatkan number of particle. Okay, ini kita nak dapatkan mass. Dekat bawah ni kita nak dapatkan volume. Okay, kalau nak number of particles, kita darab dengan Avogadro constant. Kalau kita nak patah balik pergi mol, kita divide. Sama juga, daripada mol nak dapat mass, kita darab. Mass kepada mol, kita divide. Divide by apa? Molar mass. Okay, volume. Okay, volume pun sama. Okay, volume ada dua ya. Baca soalan betul-betul. Kalau dekat sini dia minta dalam room condition. Room condition 24. Kalau STP is 22.4. Cikgu nak pesan volume dia adalah dalam unit dm
cube. Kalau macam ni dia bagi dalam cm cube, pertama sekali kamu kena convert dia kepada dm cube. Macam mana nak tukar cm cube kepada dm cube? How to convert cm cube ke dm cube? Cm cube nak pergi dm cube. Darab ke bahagi Kacun? Darab ke bahagi? Divide. Divide by 1000. Okay. Okay. So kalau macam ni tukar dululah kepada dm cube. Okay. Now kita pergi kepada redox. Redox fokus dia kepada YouTube. Okay, yang pertama daripada gambar ni kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Yang pertama kamu kena kenal pasti oxidizing agent. Sebab oxidizing agent ni cikgu suruh kamu hafal supaya bila kamu tengok gambar rajah YouTube ni kamu tahu oh dia ni oxidizing agent. Sebab oxidizing agent ni dia akan undergo apa? Dia akan undergo reduction. Maksudnya dia akan receive elektron. Ingat satu saja sebab kawan dia lagi sebelah tu adalah reducing agent, undergoes oxidation, akan release elektron. So ada 5 oxidizing agent yang cikgu dah ajar. Apakah 5 tu sekali? Dah banyak kali minta hafal. Okay, Kak Mah is acidified potassium manganate. Chirate, chlorine water. Birate is bromine water. Kena cium is acidified potassium dichromate 6. Lepas tu fluid is Fe3+. So berdasarkan daripada gambar ini, andai pun. Berdasarkan gambar ini, kita kenal pasti dulu yang mana adalah oxidizing agent. KmNO4. So ini adalah oxidizing agent. So dia akan undergo apa? Reduction. Reduction maksudnya dia akan apa? Receive. Okay, so automatic potassium iodide ini adalah reducing agent. Bulatkan. So dia akan undergo oxidation. Maksudnya dia akan release elektron. So release akan pergi ke receive. Maksudnya arrow dia daripada P ke Q. P ke Q. Release daripada P and then receive kepada Q. Dekat sini kita boleh buat half equation untuk iodide. So iodide I minus akan release. Akan jadi I2 plus 2E. Balance kan. So what is your observation here guys? Apa pemerhatian yang kamu nampak dekat sini? Daripada iodide jadi iodine. So apa pemerhatian dia? No. Apa pemerhatian kepada warna potassium iodide? Okay, very good. Colorless solution turns to brown. Ingat iodine bila dalam solution dia warna brown. Okay, so betul ni colorless. So this one is brown. Okay, macam mana kita nak test? Dia kata how to test solution in P. Okay, kita ada dua kaedah. Pertama kita boleh guna start solution. Bila kita letak start solution, dia akan dia akan tukar jadi warna apa? Dia akan turns to dark blue. Very good. So it shows that adanya iodine. Yang kedua, kita boleh guna apa juga selain daripada starch? Kita boleh guna selain daripada starch, kita boleh guna apa? Selain daripada starch. Ada satu lagi reagent yang kita boleh guna to test iodine. Kita nak guna apa? Kita guna apa? 111 apa ni? 111 tetrachloroethane. Betul. Pandai Yong Jun. 111 trichloroethane. So apa yang berlaku? Warna apa yang akan berlaku? Purple layer will form. Sebab tetrachloroethane ni dia more denser daripada iodine, so dia berada di bawah. So dia akan jadi layer macam ni. Okay, so bawah ni adalah 111. So yang atas ni adalah purple layer. Purple layer ni refer kepada
iodine. Okey, selesai untuk P. Okey, untuk Q pula. Okey, untuk Q, acidified potassium manganate, okey, dia akan receive electron, so MnO4 minus, receive 8 hydrogen and then receive 5 electron, akan hasilkan Mn2 plus 4H2O. Ini adalah half equation untuk acidified potassium manganate. Okay, what is the color of acidified potassium manganate? Okay, manganate ion ni warna apa? Purple. Okay, after the reaction dia akan tukar jadi apa? After the reaction dia akan tukar warna. Okay, dia akan jadi colorless. So observation, purple solution turns colorless. Okay, next kita pergi soalan seterusnya. Okay, daripada gambar ni banyak benda kita boleh dapat. Ada soalan nak tanya? Ni. Soalan tanya, why we need to add or to use dilute sulfuric acid? Apa jawapan anda? Apa kegunaan dilute sulfuric acid kat situ? Allow movement of ion. Very good. Allow movement of ion. Betul. Allow ion pass through it. Betul. Yang penting mesti ion bukan elektron. Elektron keluar akan berpindah ikut external circuit. Okay, next. Okay, right half equation sudah. Okay, chemical test sudah. Tengok. Sebenarnya, kita bincang-bincang yang ke atas ni semua ni, atas-atas ni. To complete the circuit. Okay, kita tambah to complete the circuit. Okay. Alright. Now kita tengok soalan yang cikgu bagi ni sama je dengan apa yang kamu dah bincang kat atas. Kamu tinggal bawa pindah je jawapan-jawapan tu. Tengok half equation dah buat, test dah buat. Okay, selesai. Ada soalan mengenai redox YouTube, especially YouTube? Ada soalan mengenai YouTube? Senang je kan YouTube ni? Kamu tengok je apa yang dia guna. Baik, senanglah benda YouTube. Kamu kenal je mana satu oxidizing agent. Nah, lepas tu kamu boleh tahu dah, oh kalau potassium manganate oxidizing agent, sebelah kiri tu bukan. Okay, next. Okay, dah. Kacau ada soalan nak tanya? Kacau okay? Okay, now. Kita pergi kepada medicine dengan soap. So, medicine, apa yang kamu, kita pergi soap dulu ya. Soalan pertama ni soap. Soap ni dekat soalan Selangor dah keluar dah. Okay, pertama dia minta kamu alert macam mana nak hasilkan soap. Nama proses dia dah tahu kan? Apa nama dia? Saponification. Pandai. Okay, lepas tu nak prepare soap mesti ada apa? Nak prepare soap pertama kita mesti ada fats ataupun oil. Kita react dengan NaO. Cikgu nak pesan NaO yang kita guna ni mesti molarity dia 5. Concentration dia mesti 5. Very, very, very pekat. And then barulah boleh dapat soap campur dengan glycerol. Okay, ini cara untuk dapatkan soap. Okay, lepas tu dia akan tanya ni lah. Nama amuse, apa nama asid yang kita guna. Kita guna dua je, sama ada NaO ataupun apa. Selain daripada NaO, kita boleh guna alkali apa ni? Kalau soalan tanya, other than NaO, what is alkali we can replace NaO? Okay, pandai. KOH. KOH pun molarity dia pun mesti 5. Mesti 5. Kalau dia minta kamu prepare soap, dalam prosedur tolong guna 5 mol per dm cube. Okay, dan soalan yang famous juga. Kenapa kena letak sodium chloride? Kenapa kena guna sodium chloride? Sebab apa? Can apa? Can precipitate the soap. Can precipitate the soap. Okay, dia akan lower the solubility of soap. Lower the
solubility of soap in water. Pandai. Very good. Okay, lepas tu okay, dia ubah soap lagi. Soap, dia punya structure R is the longest carbon chain. C double bond O, O and A plus lah kan. Okay, kena kenal pula mana hydrophobic, mana hydrophobic, mana hydrophilic. Longest carbon chain ni adalah hydrophobic. Phobic maksudnya phobia. Phobia dekat siapa? Phobia dekat water. Means R ni dia suka apa? Dia suka grease. Dia akan attach to oil, attach to grease. Manakala carboxylate ni, ni tak terlibat Carboxylate ni dia adalah hydrophilic. Dia suka air. Dia love air. Okay, dia akan stick dekat air. So kalau bagaimana proses pembersihan pakaian berlaku, mesti ada kait dengan hydrophobic dan hydrophilic. Okay, lepas tu mungkin dia akan tanya jugalah. Dia akan tanya, okay, yang mana adalah, dia manakah cleaning agent yang bagus? Soap ke deterjen? Jawapannya mesti adalah soap ke deterjen yang bagus in hard water. Tu je soalan dia balik-balik. Deterjen. Sebab apa? Sebab dalam hard water ada Ca dengan Mg ion, betul. So dia bila dia react dengan deterjen, dia do not form scum. Betul yang very good. Okay, next. Okay, nah kita pergi kepada ubat. Okay, ubat moden ada 3 jenis. Kita ada analgesik, then kita ada antibiotik, and last kali kita ada psikoteraputik. So analgesik ni pula ada 3 pecahan. Ada paracetamol, ada aspirin, ada coidine. Okay. So selalunya dia akan tanyalah, dia minta kamu compare antara para dengan aspirin. Apa beza para dengan aspirin? Para ni dia bersifat apa? Paracetamol bersifat apa? Dia adalah neutral. Okay. Contohnya Panadol, dia adalah neutral. Paracetamol ni dia adalah neutral. Aspirin ni dia acidic. So kalau dia tanya, which one is suitable for kids? Which one is suitable for gastric patient? So jawapannya paracetamol. Sebab paracetamol ni dia adalah neutral. Aspirin ni dia berasid. So dia boleh menyebabkan internal bleeding. Especially untuk orang yang ada gastric. Codeine ni untuk batuk lah. Okay ni without to relieve pain. Fungsi utama analgesik adalah to relieve pain. Antibiotik, penicillin. Satu lagi kawan dia adalah streptomycin, okay, untuk treat infection caused by bacteria, antibiotik. Antibiotik dia tak akan tanya apa dah, dia akan tanya satu je. Okay, doktor give Amanda ubat Q. Why doktor ask Amanda to complete the ubat? Kenapa kena habiskan ubat tu? So jawapan kamu apa? Kenapa antibiotik ni once doktor bagi, bila kamu dah start makan kamu kena habiskan? Prevent bacteria immune to antibiotik. Betul. Pandai. Very good. Kalau kamu ambil hari ni ambil, esok dah tak ambil, nanti lama-lama bakteria tu dengan antibiotik tu dia dah immune. Dia tengok makan ubat tu, oh tak apa, power lagi aku ni. Macam tu. So once kita dah ambil antibiotik, kena habiskan. Okay, finish whole course, prevent bacteria immune to antibiotic, to destroy bacteria completely, make sure all bacteria kill. Betul. Alright. Now kita pergi kepada psikoteraputik. Dia ada beberapa jenis. Dia ada chlorpromazine, dia ada barbiturat, and then dia ada stimulans. Dia ada lagi 2, barbiturat dengan stimulans. Barbiturat ni contoh. Okay, untuk chlorpromazine ni untuk treat psychiatric illness. Psikoteraputik ni dia lebih kepada yang ada masalah ni lah.
masalah mental macam tu. Okay. Alright, ubat dah habis. Ada soalan ubat? Okay, sok. Banyak lagi ke kita ni? Okay, sok. Alright, sok. Ada masalah otak, masalah jiwa. Kita guna psikoterapeutik. Okay, sok. Cikgu tu minta kita fokus kepada test CU2+, NH4+, dengan PB2+. Kalau CU2+, kita boleh test guna apa? Selalunya untuk cation ni kita boleh guna 2. Kalau CU2+ ni kita boleh guna apa? CU2+ kamu sama ada kamu nak guna NaOH ataupun amonium. Kalau amonium ion kita nak guna apa? Amonium ion kita nak guna apa? Amonium ion. So kita nak guna apa kalau amonium ion? Amonium. Siapa tahu? How to test ammonium ion? Kita nak guna apa? Bukan amonium. Satu je apa? Start dengan N. Pandai Shino. Nessler reagent. Apakah observationnya? Apa observation dia kalau kita guna amonium? Nessler reagent. Brown precipitate. Okay. Right. Mana tahu Amanda dalam buku ada Amanda dalam buku modul chemistry tu ada. Nessler reagent is reagent used to test ammonium ion. Nanti tengok balik kacun. Okey, kalau Cu2+ kita tahu kalau Cu2+ dalam NaO dia akan form blue precipitate, betul? Betul. Nessler reagent memang khas untuk ammonium sahaja. Okey? Nanti kamu tengok dia punya produk dia apa. Okey, NaO kalau guna kalau Cu2+ kita test guna NaO, dia akan hasilkan blue precipitate. Kalau guna ammonia, kalau kita letak excess apa jadi? Kalau Cu2+. Cu2+ bila kita guna ammonium excess dia akan jadi apa? Soluble, betul. Copper 2+ bila dalam ammonia solution dia akan soluble in excess, dissolve. Okay, one more is PB. Kita tahu PB2+ dengan Al3+, kita tak boleh nak identify dia hanya menggunakan NaO ataupun ammonia. So kita ada special test untuk dua ni. So kita guna potassium iodide, betul. So PB akan tukar kepada, bila guna potassium iodide dia akan jadi yellow precipitate untuk lead 2+. Okay, kita tengok soalan ni sikit. Okay, the green color of salt X. Okay, kita tahu salt X ni warna green, heated strongly to produce black solid Y. The one and only black solid is copper 2 oxide. Ada beberapa ada 3 oksida yang ada warna CuO black. PbO warna apa? Brown when hot. Yellow when cool. One more is zinc oxide. Zinc oxide is yellow when hot, white when cool. So dia hasilkan solid Y yang black and then carbon dioxide. So carbon dioxide ni merujuk kepada dia ada carbonate and then dia ada Cu dekat ni, so CuCO3. Okay, semua garam Cu2+. Okay, kalau kamu jumpa solution yang ada Cu2+, sebenarnya warna dia semua warna blue. Tapi kecuali adalah CuCO3. CuCO3 warna green. Ni dah tulis kat sini, green. Okay. Yang kedua Fe2+. Kalau solution tu ada Fe2+, dia warna green, pale green. Kalau Fe3+, dia ada warna brown. Okay, pandai. And then tengok CuO bila react dengan nitric acid dia akan jadi nitric acid HNO3 dia akan jadi CuNO32 plus H2O. Okay. So kita tengok blue solution lah sebab ada Cu. Okay, tengok describe briefly chemical test to verify cation and anion for Z. So kalau Z cation dia apa? Cu2+ kan? So kita guna apa? Kita guna itulah sama ada kamu boleh guna excess NaO, excess ataupun guna excess ammonia.
So ni dua-dua excess. Okay, kalau anion dah ajar itu anion Cindy suka nasi. Okay, and then Cindy pakai topi. So semua kita dengan H dulu, dengan acid dulu. Kita letak acid. Acid apa? Tengok echo. Ni nitrik, ini HCl, ini HCl, ini tengok echo belakang H2 SO4. Lepas tu ini A apa? AgNO3. Ini apa? B apa? Ba, tengok echo. Oh bukan yang ni, sorry. Yang ni tak ada dah. Yang ni satu je karbonat, ni saja. Sini. BaCl2. SO4 F, Fe. Tengok echo Fe. SO4. Cuma yang ni ada tambah satu lagi concentrated H2 SO4. So untuk anion yang ini, anion ni adalah nitrate. So apa yang kamu kena buat? Kamu kena letak untuk nitrate, kamu kena letak ni H2SO4, betul. H2SO4, lepas tu tambah FeSO4, lepas tu tambah concentrated H2SO4, betul, pandai. Itu concentrated. Yang first tak payah Yuzhan. Yang last ni. Okay. Okay, untuk test macam ni, kita pakai apa? Kita pakai test tube. We use test tube. Test tube, cikgu kata maksimum boleh letak berapa volume? Kalau test tube boleh letak 5 cm cube. 5 pula 10. Boleh letak maksimum 10. So bila kamu campur 2-3 bahan, make sure dia tak lebih daripada 10. So pakailah hukum 3 pun boleh. 3 bahan A campur 3 bahan B. Okey, habis. Okey, graf ROR. ROR ni ada 4 kan? Dia ada 4. Okay, rasa yang ni last ni. So ROR selalu dia akan tanya 4 benda lah, sama ada dari segi size atau dari segi concentration, dari segi temperature, and one more is catalyst. Okay. Cara nak tulis. Yang pertama, kamu cerita dulu kalau dia kata compare the ROR set 2 and set 1 and then explain 4 atau 5 markah. Pertama kamu cerita ROR in set bla 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 higher than bla bla bla. Point yang pertama. Kedua, kenapa kamu kata set 1 ni bla bla set 1 ni higher? Okay. So kalau set 1 ke ni set 2 higher ni. Okay, kenapa set 2 higher? Okay, sebab set 2 ni dia menggunakan catalyst. Okay, so yang ketiga, apa function catalyst ni? Okay, function catalyst. Okay, function catalyst ni dia apa? Dia give alternative pathway by with lower activation energy. Okay, lepas tu keempat, untuk catalyst dia tak ada FOC, dia terus FOEC. Okay, selesai untuk catalyst. So kalau yang lain-lain pun temperature ke apa ke, lepas tu mesti bagi tahu. Okay, kalau temperature higher, kenapa temperature higher? Bila temperature higher maksudnya the particle will gain more energy, so the particle can move faster, betul? Okay, kalau size small maka dia boleh react dengan lebih banyak, react dengan lebih cepat. Surface area dia tinggi. Kalau concentration dia higher maksudnya apa function concentration higher? Bila concentration dia higher maka volume concentration per unit volume dia, betul, particles per unit volume dia lebih higher, betul, pandai, good. Okay, now untuk ROR ni cara kira dia okay macam ni tengok. Okay ni meaning okay average rate mesti ada changes bahagi dengan time.
Okay, macam dalam case ini, changes dia apa? Kamu tengok sini, time taken for magnesium powder to complete. So kita kena ambil lah mass of magnesium bahagi dengan time yang dia dapat. 30 ataupun 12. So unit dia akan jadi gram per second. Unit ni bergantung kepada apa bahagi dengan apa. Kalau volume, cm cube per second. Kalau mass, gram per second. Okay, last kali adalah graph. Okay, untuk ROR, graf dia yang pertama, graf kamu untuk kalau graf tu 4 markah, dia minta kamu plot graf. Pertama mesti ada paksi. Okay, apa lawan apa kan? Okay, contoh apa lawan apa? 1. Okay, mesti ada paksi X dengan paksi Y. Lepas tu plotting kena cantik. Okay, plotting kena betul. Okay, mesti ada tajuk. Then mesti ada plotting. Then make sure kamu punya ni licin. Kamu punya curve tu licin. Ini kalau dia minta kamu plot. Kalau dia minta kamu sketch, kamu hanya perlu buat axis and then make sure your graph ni licin. Tak payah plot. Ini sketch. Saja sketch membawa 2 markah. Okay, sebelum kita tamat, ada satu lagi benda cikgu nak tunjuk graf kat kamu. Okay, macam mana kita selalunya kalau graf ROR ni dia ada 2 graf kan? Dia akan ada 2 curve dalam satu graf. Okay, nak habis dah perempuan Julian ni, jangan risau. Okay, ada beberapa graf. Okay, ada 3 graf yang mungkin boleh kamu dapat bila kamu jawab soalan ROR. Okay, so contohlah graf yang pertama rupanya begini. Okay, graf yang pertama, okay, dia bagi kamu axis. Okay, 1, set 1, 2. Okay, graf A. Graf A ni menunjukkan bahawa set 1 ini dia punya faktor dia tinggi. Contohlah kita pakai temperature. Kita fokus kepada temperature saja ya. So set 1 temperature dia higher. Tapi kenapa dekat hujung tu at the end tu dia tidak bercantum? Kerana set 1 dengan set 2 mol yang dia dapat adalah berbeza. Very good. Pandai Amanda. Okay, settle. Nah ni graf A. Okay, graf B. Okay, graf B. Okay, steeper. Okay, at the end dia bercantum. Set 1, set 2. Okay. Set 1, temperature dia higher. Set 2, temperature dia lower. Tapi at the end dia bercantum. Kenapa? Kerana mol dia sama. So, kamu kena kira number of mol. Okay, graf yang ketiga. Okay, last graph. Okay, graf yang ketiga. Okay, dia bagi kamu steeper. Okay, and then alright. Maksudnya, okay, ni eksperimen 1, eksperimen 2. Eksperimen 1 ni temperature dia higher tapi mol dia rendah. Eksperimen 2 dia less steeper, temperature dia lower tapi mol dia tinggi. So ini kemungkinan graf yang kamu boleh dapat. So kamu kena kira berapa mol untuk setiap tindak balas tu. Boleh? Okay, kalau boleh kita stop dekat sini. Dah dekat 2 jam. Kita stop ya.